Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hari ini viral sebuah video pendek tentang ruqyah paper, yang ini sehelai kertas yang ditulis ayat-ayat ruqyah di atasnya, kemudian dilarutkan dalam air. Tidak dijelaskan apa yang dibuat selepas itu. Kemungkinan besar air itu adalah untuk diminum oleh pesakit. Saya sama-sama kita tonton, kemudian saya berikan ulasan dan react. يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد حبيبي يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين محمد. Baiklah, kita sama-sama telah pun menontonnya. Persoalannya daripada video tersebut, apakah yang ditunjuk, amalan yang ditunjuk dalam video itu sesuatu yang dibolehkan sebagai salah satu cara untuk merawat orang yang sakit. Menyebut tentang ruqyah, sama-sama kita tahu bahawa cara yang diamalkan, cara yang diajar, cara yang dipersetujui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan membaca ayat ruqyah dan kemudian tiup kepada pesakit atau ke anggota yang sakit. Sebagai contoh, katakanlah pergelangan tangan saya ni sakit, lalu saya membaca surah Al-Fatihah dan meniup ke sini. Ini cara yang sunnah. Persoalannya sekarang ni, bagaimana pula dengan menulis ayat ruqyah itu di atas kertas, katakanlah dalam kes ini surah Al-Fatihah, kemudian mencairkannya atau melarutkannya dalam air untuk diminum. Baik, tentang amalan seperti ini sebenarnya ada diriwayatkan daripada sejumlah tokoh di zaman awal umat Islam. Ayuh sama-sama kita membaca tentangnya. Saya bawa rujukan daripada kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah yang wafat tahun 751 Hijrah. Saya tunjukkan di skrin anda sekarang ini. Ini edisi Maktabah Syamilah, edisi tahqiq Syekh Shu'aib Al-Arnaud dan juga Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud, ya. Jadi bagi edisi ini boleh rujuk jilid 4 muka surat 157. Bagi edisi yang lain kalau boleh lihat dalam bab Kitabut Tib tentang pengubatan dan ruqyah bagi penyakit ain, ya. Baik, ayuh sama-sama kita baca apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Beliau menulis, wara'a jama'atun minas salafi an tuktaba lahul ayatu minal qur'ani summa yashrabaha. Telah berpandangan sekumpulan, jama'atun, satu jemaah, satu kumpulan. Jadi bukan semua generasi salafus soleh, tetapi sekumpulan daripada mereka. Jama'atun minas salafi an tuktaba lahul ayatu minal qur'ani, bahawa ditulis baginya, bagi orang yang sakit itu, beberapa ayat daripada Al-Quran, summa yashrabaha, kemudian diberi minum kepadanya. Pada zaman dulu, bagaimanakah cara mereka melakukannya? Baik, mereka mengambil pinggan, baik yang diperbuat daripada tembikar ataupun tembaka, lalu tembaga, okey. Lalu mereka menulis ayat ruqyah, katakan dalam contoh ini surah Al-Fatihah, dengan menggunakan dakwat yang boleh diminum. Lazimnya zarfan. Okey, ataupun za'faran, okay? Za'faran. Lalu ditulis surah Al-Fatihah, kemudian dituang air di pinggan itu, lalu air itu akan melarutkan tulisan surah Al-Fatihah itu, dan di bawah pinggan itu diletakkan gelas ataupun mangkuk untuk menghimpun air. Kemudian air itu diberi kepada pesakit untuk diminum. Ada juga yang diberi untuk dijadikan bahan mandi, ya. Okey. Jadi za'rafan ataupun apa-apa dakwat yang selamat untuk diminum. Baik, seterusnya
Qala Mujahid, berkata Mujahid, la ba'sa an yaktubal Qur'ana wa yaghsilahu wa yasqiyahul marida. Tidak mengapa untuk menulis Al-Quran, untuk menulis Al-Quran kemudian membasuhnya, macam saya kata tadi kan, tulis di atas pinggan yang besar ayat Quran yang menjadi ruqyah itu, kemudian membasuhnya, menuang airnya, dan kesan basuhan itu yang telah dihimpun dalam mangkuk di bawah diberi minum kepada orang sakit. Sambung lagi, wa misluhu an Abi Qilabah, dan yang semisal itu juga diriwayatkan daripada Abi Qilabah. Wa yuzkaru ani Ibni Abbasin, dan telah disebut daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu amara an yuktaba li imra'atin ta'assara 'alaiha wiladuha asarun minal Qur'ani summa yughsalu wa tusqa. Dan telah disebut daripada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya beliau menyuruh agar ditulis bagi seorang wanita yang mengalami kesukaran untuk melahirkan anak ayat daripada Al-Quran, kemudian dibasuh dan diberikan untuk minum, diberikan kepada wanita itu untuk minum. Seterusnya, waqala Ayyub ra'aitu Aba Qilabah kataba kitaban minal Qur'ani summa ghasalahu bima'in wasaqahu rajulan kana bihi waja'un. Dan juga telah berkata Ayyub, dia melihat Abi ataupun Abu Qilabah menulis beberapa ayat daripada Al-Quran, kemudian dibasuh dengan air, lalu diberi minum kepada seorang lelaki yang dalam kesakitan. Baik, jadi inilah beberapa riwayat yang ada yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Berarti cara perubatan, cara rawatan seperti ini memang ada asal usulnya daripada sekumpulan ataupun sekelompok generasi salafus soleh, ya. Cuma perhatikan bahawa beberapa perkara, ya. Cuma perhatikan pertama sekali, ini bukanlah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab jika ada hadis dalam hal ini, sudah tentu Imam Ibnu Qayyim akan mengemukakannya, ya. Yang berasal daripada sunnah, baik sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah ataupun sunnah taqririyah, ialah membaca dengan lisan kemudian meniupnya. Okey, ini yang pertama. Yang kedua, ada riwayat daripada sekumpulan salaf, namun jika kita perhatikan tadi, Imam Ibnu Qayyim tidak pula membicarakan tentang sahih ataupun tidak riwayat ini. Tak apalah, we give it bagi peluang, katakanlah ia adalah sahih, maka ini adalah satu amalan yang ada dilakukan oleh sekumpulan daripada generasi salafus soleh. Yang ketiga, andai kata seseorang itu mahu mengamalkannya kerana adanya generasi salaf, sekumpulan daripada generasi salaf yang mengamalkannya, maka hendaklah ayat ruqyah itu ditulis secara jelas supaya kita tahu apakah ayat ruqyah itu. Ruqyah ini baik yang dibaca secara lisan ataupun yang ditulis kemudian dilarutkan dengan air, hendaklah kita dapat membacanya, hendaklah kita dapat mengenalnya supaya tidak pula ditulis ruqyah yang salah ataupun yang haram. Sebab bimbang yang ditulis dalam tu ada sesuatu yang berkaitan dengan sihir, ada sesuatu yang salah sebenarnya, ya. Jadi kita kena baca. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita jumpa perawat lalu dia baca Al-Fatihah, kemudian dia komak-kamik sesuatu, semata-mata kita dengar Al-Fatihah saja, itu bukanlah lesen ataupun pengiktirafan bahawa semua ruqyah yang dibacakannya itu adalah betul. Sebab kita tak tahu apa yang dia baca selepas Al-Fatihah itu. Maka hendaklah kita minta perawat itu membaca secara jelas. Kalau dia tak nak baca, kenapa? Apakah ada copyright control? Kan, bila dia tak nak baca secara jelas, kita boleh tanya. Ataupun sebenarnya yang lebih baik, masing-masing meruqyah diri sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kalau hendak meruqyah diri sendiri, apa yang ada daripada sunnah Rasulullah SAW ialah surah Al-Fatihah, Ayatul Kursi, kemudian surah Al-Kafirun, surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas. Okey?
Mudah saja boleh baca. Tak payah kita nak kena susah-susah cari perawat apa semua yang kita sendiri pun tidak tahu apa yang dibaca olehnya. Kalau kita tengok dalam video tadi tu, dalam kertas kecil tu, ayat ruqyah yang ditulis sangat-sangat kecil. Kita tak nampak kan? Dan kalau kita nak minum pun mungkin kena ambil gambar guna phone. Kemudian kena pinch and zoom untuk pastikan apa itu ya. Kenapa sangat kecil begitu? Okey, jadi sangat penting kita mengetahui apakah yang sebenarnya dibaca sebagai ruqyah ataupun apakah yang sebenarnya ditulis sebagai ruqyah tersebut. Berbaik sangka sahaja tidak cukup. Right, kita kena lihat. Kemudiannya, of course, dakwat yang digunakan adalah sesuatu yang selamat untuk diminum. Persoalannya sekarang ni, kalau kita boleh lihat dan baca apa yang dituliskan itu adalah betul, maka baca sajalah dan tiup. Kenapa nak kena minum? Betul atau tidak? Sebab katakanlah orang tu dia bagi kertas macam ni, okey, lalu ditulis ruqyah, lalu dia katakan this is a water soluble paper, kertas yang boleh larut dalam air, dakwat pun boleh larut. Kita pun sebelum letak kita baca kan untuk pastikan betul. Oh, dia tulis surah Al-Fatihah, dia tulis ayatul kursi, dia tulis ada juga pendapat yang berkata 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah kan. Okey. Kalau kita dah boleh baca, bacalah, kemudian tiuplah kepada pesakit atau kepada diri sendiri di mana-mana anggota yang sakit. Kenapa nak kena minum? Kan sebab bila kita baca, tiup, itulah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alright. Kalau orang tu betul-betul tak boleh baca, barulah diberikan minum. Tapi bila dah tak boleh baca, sekarang ni yang ditulis tu betul atau tidak kan? Kadang-kadang kita boleh baca, tapi kalau kita lihat dalam video tadi, tulisan itu amat kecil sehingga tidak boleh dibaca. Baik, sebagai kesimpulannya, ruqyah dibolehkan dan ia merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ruqyah yang baginda lakukan ialah dengan membaca dan juga meniup. Demikian juga yang dilakukan oleh para sahabat. Sama-sama kita maklum tentang satu kisah di mana beberapa sahabat, khasnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dalam satu perjalanan lalu mereka jumpa ketua kampung yang disengat dengan kala jengking. Lalu mereka merawat, yakni Abu Sa'id Al-Khudri merawat dengan membaca surah Al-Fatihah berulang-ulang sehinggalah sembuh. Jadi baca dan tiup, bukannya tulis di atas kertas. Kalau hendak tulis atas kertas, katakanlah water soluble paper with a safe edible dakwat yang selamat untuk diminum, okey, boleh, tapi pastikan juga bahawa dakwah itu adalah selamat untuk diminum dan apa yang ditulis itu adalah benar-benar daripada Al-Quran ataupun mana-mana ruqyah, bacaan ruqyah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun macam yang saya kata, kalau dah boleh baca dan tiuplah, kenapa nak kena minum kan? Baik. Jadi demikianlah ulasan saya tentang video ruqyah paper tersebut. Moga-moga bermanfaat. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.